Alright, Assalamualaikum. Selamat datang untuk anda semua yang sedang menyaksikan video podcast yang terbaru daripada PhD Podcast. Sudah pasti ini adalah segmen yang terbaru. Ini adalah cabang ilmu ataupun styling of barulah daripada PhD Channel. Sudah pasti peminat PhD menanyakan apa yang kami lakukan. Ini adalah satu lagi segmen yang kita bawakan untuk membincangkan isu-isu semasa dengan lebih secara perbincangan dengan tetamu kita. Kalau kita boleh recap, untuk episod yang lepas kita membincangkan bagaimana situasi di Thailand mengenai politiknya, mengenai pilihan rayanya. Kita sebut juga tentang bagaimana Perdana Menteri Thaksin ada baju kuning, baju merah, gerakan-gerakannya, dan insyaAllah hari ini kita akan menyambung kembali towards the journey of pilihan raya yang dilakukan pada 14 Mei yang lepas. Jadi untuk kali ini, podcast ini dibawakan khas oleh Sunny Express. Dapatkan tiket perjalanan bas anda ke Pantai Timur, Utara dan Selatan hanya di Sunny Express. Boleh dapatkan tiket anda di terminal-terminal utama di Malaysia. Untuk maklumat boleh layari www.sunnyexpress.com.my ataupun Facebook mereka, facebook.com/sunnyexpress. Teruskan bersama dengan PhD Podcast. Jom, let's go. Okey, kita kembali ke segmen ini dan untuk kali ini kita bawakan tetamu khas seperti episod yang lepas, Encik Nizam Muhammad, seorang penganalisis daripada Kelantan. Beliau sangat berpengalaman menganalisis politik sosial di selatan Thailand, dan insyaAllah beliau akan menyambung kembali perbincangan kita pada episod yang lepas. Jadi Encik Nizam, mungkin kita boleh nampak kudeta itu sendiri menguasai penuh untuk 8 tahun sebanyak pemerintahan. Boleh Encik Nizam ceritakan bagaimana pemerintahan itu sendiri, dasar-dasar yang diketengahkan oleh pemerintahan kudeta itu sendiri sebelum pilihan raya yang baru ini dilakukan? Okey, baik. Pemerintahan General Prayut boleh dikatakan sepanjang tempoh 9 tahun. So, kita asingkan 5 tahun secara kudeta. 4 tahun lagi ialah secara demokrasi celup. Okay. Demokrasi ada celup. Tapi dia pernah ada istilah dekat Thailand ni ialah demokrasi separuh masa. Okey. Macam telur. Macam telur separuh masa. Dia dikatakan sebagai demokrasi separuh masa ialah kerana kalau ikut kaedah negara demokrasi, pemimpin yang datang melalui jalur demokrasi ini berada di atas daripada badan beruniform. Okay. Tetapi di Thailand ini dari sudut praktikalnya, tentera boleh overrule. Okay. Dan macam saya sebutkan dalam episod lepas, apabila tentera rapas kuasa, by right, by undang-undang, salah kerana dikira sebagai perampas kuasa. Macam pengkhianat macam tu. Macam yes. Okay. Istilah tepatnya pengkhianat negara. Okey, soalan saya di sini, kita nampak macam rampasan kuasa tentera tu macam dia boleh buat suka hati saja. Apa peranan Raja Siam dekat sini? Adakah itu dibenarkan? Kalau kita di Malaysia ni, so pasti kuasa tentera itu di bawah Yang di-Pertuan Agong, betul? So adakah peranan itu sama di Thailand? Adakah peranan Raja Siam itu sama untuk membenarkan rampasan kuasa oleh pihak tentera itu dibenarkan dan dilakukan banyak kali? Dia dari sudut rampasan kuasa, dari sudut undang-undangnya salah. Dan tak adalah kata saya boleh tak adalah kata saya boleh sebut kata raja boleh benarkan. Cuma kaedah yang dilakukan ialah tentera pergi jumpa raja, mohon untuk membuat rampasan kuasa. Boleh mohon rampasan kuasa? Boleh mohon. By right, betul lah. Negara yang bersistem sepatutnya tak boleh mohon benda itu. Dia macam ada form, saya nak buat rampasan kuasa. Tapi bagi memohon, dan dalam masa yang sama memohon pengampunan. Supaya rampasan kuasa tu jadi valid. Dan bila rampas kuasa dekri baru, dan
disebabkan dapat kebenaran permohonan digaji di peringkat awal, itu yang menyebabkan susah untuk nak menghukum kembali tentera yang rampas kuasa. Bahkan suatu masa dahulu disebabkan masyarakat bandar ataupun penyokong baju kuning yang mempopularkan, bahkan sampai satu masa tu beri bunga ros kepada askar yang buat pemantauan semasa buat rampasan kuasa. Kononnya nak bagi semangat lah ni. Jadi itulah yang menyebabkan dilihat tentera berhak untuk rampas kuasa kerana ada rakyat yang sokong. Adakah majoriti rakyat ataupun hanya segelintir di side baju kuning itu? Kalau kita tengok keputusan pilihan raya, sama ada zaman Yingluck, zaman PM Semak Suntarawit, kalau kata dapat sokongan rakyat secara paling tidak secara simple majority, tak mungkin keputusan pilihan raya pun tim sokong baju kuning pun kalah. Kan? Jadi dia kat situ kita dapat lihatlah yang kalau dalam Malaysia ni kita ada istilahnya bangsa bubble. Jadi dekat Bangkok pun ada istilah yang sebegitu rupa. Macam saya sebut tadi, penganalisis ataupun academician tempatan pun ada sebut kata orang luar bandar tubuh kerajaan, orang dalam bandar meruntuhkan kerajaan. Baik. Jadi kita kembali kepada sebelum pilihan raya 4 tahun lepas. Kan, yang saya ada kita recap sikit yang tubuh jawatan kuasa, pinda perlembagaan, pinda draft siap ditolak, dan kemudiannya bila keluar daripada dewan, pengerusi jawatan kuasa pinda perlembagaan tu bagi tahu kat wartawan orang tu nak stay lama lagi. Kan? Jadi antaranya ialah dia sebelum kudeta zaman General Sonti Bun Nyarat Clean tu, ataupun zaman Taksin tu, sistem memilih senator ialah melalui pilihan raya penuh. Kalau kita kat Malaysia ni, satu negeri lantik 2 orang senator, lepas tu selebihnya kerajaan yang lantik. Tapi kalau kata dekat sana, pada waktu tu fully pilihan raya. Maksudnya senator pun dipilih. Senator dipilih melalui pilihan raya. Cuma antara dakwaan lain geng baju kuning yang dilontarkan kepada tim Taksin ni, dia kata kudeta kudeta secara parlimen. Sebab mula-mula pilihan raya parlimen, dan tengah-tengah penggal tu buat pilihan raya senator. Kalau ikutkan, memang senator tidak terikat, tak boleh diikat, tak boleh ada kaitan dengan parti politik. Tetapi bila melihat surname ataupun nama bakal lah, kan, nama surname yang di hujung daripada nama depan tu, ada certain kawasan surname tu melambangkan orang ni orang siapa. Kan? Jadi tim pembangkang zaman Taksin panggil, kata ini parlimen laki bini. Ini parlimen laki bini. So itu salah satu dakwaan. So satu kawasan tu laki bini yang handle lah. Dia kiranya macam ahli parlimen di wilayah ni didominasi oleh surname ni. Kan? Jadi pilihan raya senator, bila cek dalam rekod, calonnya tak ada daftar dengan mana-mana parti, tak pernah ada rekod duduk dalam mana-mana parti politik, tetapi surname-nya sama. So kita dah tahu orang. Jadi rakyat pun, jadi pada waktu tu kerana kepercayaan terhadap Taksin tu tinggi, menyebabkan bila pilihan raya senator, ramai yang pilih orang yang ada surname yang sama. Faham. Jadi itu dakwaan yang dikenakan ialah parlimen laki bini. Tapi bila kudeta rampas kuasa, pindah perlembagaan, antara yang agak crucial dalam perkara berkaitan dengan ataupun kuasa senator ni ialah senator boleh menamakan calon Perdana Menteri. Dia kaedah dia macam ni. Lepas pilihan raya, kursi parlimen ada 500. Kursi senator ada 250. Biasa kalau ikut sistem demokrasi biasa, senator duduk diam sudahlah. Betul. Kan?
dalam parlimen je yang ni. Kan, dalam Dewan Rakyat je. Dewan Negara tunggu je. Tapi bila selesai pilihan raya, Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan duduk satu dewan, persidangan yang sama, dan kira setiap ahli dewan lah. Okey, nak pilih siapa jadi Perdana Menteri. Oh, okey. Dia boleh sebutlah nama. So dengan 750 kursi, kalau ikut perundangan, dia kena dapat 376. Sebab separuh 375. Kan? So kena dapat 376. Tapi dalam kes ni, Prayut membuat pindaan, jadi senator boleh lantik Perdana Menteri juga, boleh partisipan dalam undian tu. Okey. Kan? Dan macam saya sebut, ahli parlimen 1/4 tahun. Yes. Kerajaan pilihan raya 1/4 tahun. Tetapi senator 1/5 tahun. Okay. Dia lantik senator 5-6 bulan sebelum pilihan raya 4 tahun lepas. Okey, faham. Dia lantik senator. Sebelum tu, antara punca yang dia nak reform, yang dia nak rapah kuasa ialah kerana dikatakan parlimen zaman Tak Sing ialah parlimen laki bini. Oh, kan? okey. Tapi tengok senator siapa yang dilantik, dia tentera. Dia lantik Panglima Tentera Darat, Laut, Udara, Parlimen Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara dan timbalan dia. Satu. Yang kedua, sebelum ni parlimen laki bini, yang ni parlimen anak beranak. Sebab dia lantik adik dia. Padahal dia sebagai Perdana Menteri lantik adik dia. Dia bagi kuat, lepas tu timbalan Perdana Menteri ada adik dia, ada kaum kerabat dia. Tapi memang kalau pergi, kalau siapa-siapa yang boleh mahir bahasa Thailand dekat sini, kalau kata zaman Tak Sing tu, parlimen laki bini dia panggil Sabha Puamia. Kan? Yang ni Sabha Pino. Zaman Tak Sing ni Sabha Pino anak beranak lagi. Tapi nampak macam Thailand ni dia agak kuat dari segi surname, dari segi adik-beradik, dari segi anak bini. Adakah itu memang culture-nya daripada dulu, pemerintahan ataupun Tak Sing yang start all this surname punya styling of pemilihan jawatan ni? Ataupun memang culture nak dia, kata Tak Sing pemilihan dia paling tidak dia melalui pilihan raya. Senator tu melalui pilihan raya. Tapi kalau kata sebelum kewujudan Tak Sing pun, ada beberapa kawasan yang memang kawasan tu, wilayah tu didominasi oleh keluarga ni. dia memang culture. Dia memang culture. Cuma pada waktu tu dikuasai oleh budaya mafia. Dia tak adalah kata gangsterism, tetapi dia kiranya ahli parlimen luar bandar ni, dia fungsi dia ialah ada kematian bagi sedekah. Okey, anak nak sekolah tak ada duit bagi ni. Faham. Kan? So rakyat makan jasa. Jadi rakyat pilih dia lah berpenggal-penggal. Bila dia umum tak mahu tanding, anak dia hand over. Jadi ini keluarga yang sama ni. So budaya yang macam tu lah. Budaya macam tu. Dan bila dibuat tu, dia pun rasa tak serba salah. Rakyat mungkin akan bersuara, tapi dia pun buat tak tahu ke? Ataupun saya rasa kematangan politik. okey. Kerana survival khususnya bagi masyarakat luar bandar ialah dia nak kita kata justifikasi. Kan? Justifikasi wakil rakyat. Kalau ikutkan justifikasi wakil rakyat ni, kena hadir parlimen. Kalau kata ahli parlimen, kan, terlibat dengan pindah perlembagaan, dasar dan sebagainya. Tapi Parlimen dia orang kosong tak? Parlimen dia pun sentiasa penuh ke kosong? tiba-tiba seat kosong. Ada. Kalau kata penggal yang lepas sebelum pilihan raya ni, berapa kali parlimen tak boleh bersidang. Oh, okey. Tapi dia bukan kerana boykot, tetapi kerana masing-masing turun ke lapangan nak mengejar populariti sebelum pilihan raya. Oh, okey. Dia jadi macam tu. Nanti yang tu saya akan pergi on detail kemudian. Okey. So lantik adik-beradik jadi senator dan dia mungkin atas dasar kepercayaan juga. Maksud rakyat, orang setempat tu kalau nampak surname ni, dia percaya, dia suka. Tapi beza dia, zaman Tak Sing pilihan raya, zaman ni lantikan. Oh yes. Zaman Prayut ni lantikan. Dan kemudiannya Prayut
tak adalah kata dia tubuh ataupun dia ni, tetapi parti tu tubuh dan kemudiannya menjemput dia menjadi calon Perdana Menteri. Oh, okey. Ada benda yang kelakar tentang posisi Perdana Menteri. Okey. Kalau di Malaysia, parti yang dominan, okey, yang tu boleh propose untuk tubuh kerajaan dan kemudiannya kalau dia simple majority, presiden parti boleh jadi Perdana Menteri. Yes. Maksudnya tetap kena melalui jalan demokrasi. Mana-mana negara pun sama. Tapi di Thailand, dia pindah perlembagaan, dia boleh lantik orang luar yang tak bertanding pun boleh jadi Perdana Menteri. Datuk, kenapa macam tu? Dia sebab kita tengok track record daripada Taksin pergi kepada ni, lepas tu dia lantik menantu dia, lepas tu dia melantik adik dia. Jadi dia merasakan bahawa kena pindah perlembagaan supaya ada solution lain, boleh propose. Kita tak sukalah dengan presiden parti yang dominan ni. Jadi kita nak usulkan nama Perdana Menteri orang luar. Itu satu. Yang kedua, dari sudut kudeta yang dia bimbang, let's say lah kata dia masuk party list, kan, ataupun masuk bertanding mana-mana kursi, tiba-tiba seat tu tak sampai dekat dia. Let's say lah kata parti yang ditubuh sebagai proksi ni majority tak cukup, tak boleh jadi, takkan dia yang rapah kuasa dan selama ni tidak pernah dibangkang. Yalah, sebab sepanjang 5 tahun secara kudeta tu dia ada Dewan Negara, tapi ahli Dewan Negara dia lantik dalam keadaan bila buang undi 500 seat, undi setuju 499, undi tidak setuju kosong, undi berkecuali 1, sebab itu ialah speaker Dewan. Yes, faham. Jadi selama ini tidak pernah dibangkang. Kalau kita sendiri pun macam kita duduk dalam masyarakat yang ideanya tidak pernah dibangkang, bila tiba-tiba kena jadi pembangkang, takkan nak buat apa? Yes, faham. Dia jadi tidak pernah dilatih, tidak pernah digasak. Itu yang menyebabkan solutionnya ialah orang luar boleh jadi Perdana Menteri. Dan dah pernah berlaku dalam sejarah Thailand. Kan? Ada yang presiden parti tu dah dari sudut sejarah lah. Dia ada presiden parti tu dah standby dah, pakai baju putih dah, tunggu nak angkat sumpah. Tiba-tiba istana panggil orang lain. Oh, istana kira ada hak. Dia bukan istana sebenarnya. Dia speaker Dewan Rakyat. Tiba-tiba speaker Dewan Rakyat panggil orang lain pergi ngadak. Pergi istana angkat sumpah. Sampai peristiwa tu digelar baju putih sia-sia. Tunggu pakai baju kot, relax kan. Tunggu istana panggil ni. 1 jam berlalu tak datang, 2 jam berlalu Watikah tak datang. Lalah kali umum dekat TV orang lain jadi Perdana Menteri. Tapi daripada parti yang sama ataupun tak? Orang luar. Totally orang luar, teknokrat. Datuk macam dia nak manage dengan kerajaan majoriti yang menang ni? Dia waktu tu dia Perdana Menteri. Calon Perdana Menterinya namanya Sombun Rahong. Tapi bila sampai tu dilantiknya Anand Paniyarachun. Cuma Mr. Anand Paniyarachun ni dia teknokrat. Dia teknokrat, dia pernah jadi duta dan dia pernah jadi Perdana Menteri zaman kudeta, yang mana dia boleh deal dengan kudeta. Faham. Dia boleh deal, bukan kata you help me I help you. Tapi kalau let's say lah kata kudeta cakap aku nak itu ini, dia boleh counter balik dekat kudeta tu dengan bahasa diplomasi. Kata let's say lah kata I approve benda ni, yang rosak I tak apa, rosak you juga sebab orang nampak you teruk. Faham. Itu dari sudut sejarah saya, boleh nanti in detail pada masa yang lain lah kalau kita berkesempatan. Tapi peristiwa orang yang menang undi terbanyak tak pernah jadi Perdana Menteri pernah berlaku. Sebab itu yang jadi dia kata kalau itu pernah berlaku, kita buatlah usul yang boleh latih orang luar. Boleh latih orang luar bukan ahli parti. Sebab dalam kes Prayut yang celup diri dalam demokrasi 4 tahun lepas, dia bukan ahli parti. Nama parti dia kalau orang Malaysia susah sebut, dan translation bahasa Inggeris saya tak jumpa.
Dia kalau translate-nya palang prasyarat government people power party. Okey. Dia tu parti tu tubuh dan kemudiannya pergi jemput sebelum pilihan raya lagi pergi jemput jadilah calon Perdana Menteri kami. Okay, parti tu yang propose. Parti tu yang propose tapi semua orang tahu kata siapa behind dia sebab kemudiannya presiden parti tu ialah yang buat kudeta sama-sama dengan dia jadi tiba Perdana Menteri. Faham. Okay, dia nak jawatan juga. Dia nak jawatan juga. Okey. Jadi pilihan raya 4 tahun lepas dia celup diri dalam demokrasi. Future Forward Party pimpinan Thanathorn tu dia kata sebelum kita nak pulihkan ekonomi, sebelum kita nak menaikkan income rakyat, kena selesaikan isu asas dulu. Sebab parti Pertai, parti proksi Taksim pernah propose undang-undang pengampunan yang set zero habis. Pengampunan tapi itu bukan set zero tapi dia mengampun tanpa memberi keadilan kepada mangsa, kepada korban. Move Forward Party Future Forward, saya banyak tukar nama dekat-dekat. Yes, betul. Kalau bahasa Inggeris. Kalau bahasa Thailand dia lain. Yes. Dia tak ada persamaan sangat. Kalau kata Future Forward Party bahasa Thailand Pak Anakot Mai. Tapi kalau Move Forward pimpinan PITA sekarang dia Pak Kau Klai. Bahasa Thailandnya beza tapi bahasa Inggerisnya Move sama. Forward dengan Future Forward. Okay. Ada forward kat situ. Jadi Future Forward ni dia kata nak kena buang habis sistem yang membolehkan kudeta berulang. Dengan dia punya key message ataupun key manifesto pertama dia ialah orang yang buat rampasan kuasa walaupun dah dapat pengampunan diraja tetapi kena buka file untuk hukum dia sebagai contoh. Supaya tentera tak berani lagi ni. Sebab sebelum Taksin kita recap sikit. Sebelum Taksin jadi Perdana Menteri, gap rampasan kuasa tu jauh. Yes. Suatu masa dahulu pernah sampai dalam industri kewartawanan Thailand ataupun media Thailand, satu fasa tu dia orang tak kenal siapa nama ketua Parlimen Tentera. Sebab tak ada rampasan kuasa. Yes. Tapi bila macam dalam kes tim baju kuning yang suarakan secara jelas kata mana tentera. Pak wartawan pun kita tanya pendapat tentera. Tentera ni saya tak tahulah. Cuma kalau kita lah mula-mula cakap saya tak nak rapah kuasa, tak nak rapah kuasa. Esok ada orang mai tanya lagi. Lusa orang mai tanya lagi. Tak serabut. Serabut. Ada tak macam orang cabar dia macam orang cabar kita tau. Contohlah saya contohlah kata Tuan Saiful ni jadi tentera. Saya jadi wartawan. Tim baju kuning duk demo mana tentera? Saya tanya. Ya, maksudnya tim baju kuning demo untuk tentera masuk campur tangan. Yes. Untuk dia ada sebut. Dia kata wartawan kita tanya Cik Saiful lah contoh Cik Saiful Panglima Tentera. Nak rapah kuasa tak? Mula-mula cakap tak nak, bagilah ikut sistem. Tapi kalau sebulan kena tanya soalan yang sama, tu satu. Yang kedua, ada reveal kata ada pertemuan antara tim ni pergi jumpa tentera. Back channel lah ni. Alright. Lepas tu macam saya sebut episod lepas, kuasa ni dia wangi dah harum. Yes. Takkanlah kata kita takkanlah tak mau. Itu yang tentera tu bila lama-lama aku rapah tu kau kan. Dan dia buat pun sekali jadi. Jadi. Okey. Then kembali kepada tu bila Future Forward Party turun kempen pilihan 4 tahun lepas, walaupun dia parti baru pada waktu tu tak sampai 2 tahun. Tapi dapat 70 seat. Yes, betul. Bila dapat 70 seat bersidang dekat dalam parlimen sepanjang 4 tahun lepas, ada beberapa isu yang menggoncangkan tim kudeta. Antaranya lah yang kita parlimen dekat Malaysia ni kita jarang tengok YB usulkan sesuatu dalam keadaan dia boleh pancar slide.
Yes, betul. Kita tak pernah. Hanya Perdana Menteri sahaja yang boleh pancang slide. Itu pun tak ada kata siar dekat parlimen, siar di TV. Untuk time budget je. Yes, time bentang budget. Tapi dekat Thailand, ahli parlimen yang nak usulkan sesuatu boleh bentang slide. Okey. Dan slide yang sama juga bukan disiarkan dekat dalam parlimen, disiar juga dekat TV. Kembali kepada cerita tadi, dua parti blok demokrasi tetapi beza cara. Proksi Taksin nak bangunkan ekonomi. Parti Oren, kita panggil Parti Oren lah, nak set zero dalam keadaan semua pihak yang bersalah perlu dibicara. Okey. Lalas sekali dalam sidang parlimen, dia usulkan bahawa tentera perlu reform kerana salah satu punca selatan Thailand tidak aman ni ialah tentera sendiri. Okey. Dia bentang kata ada satu proposal yang leak daripada pejabat tentera untuk tubuhkan tim cyber trooper untuk memainkan agenda selatan Thailand dengan menyatakan bahawa orang-orang ni, dia tak sebut orang-orang ni, dia berada bersama dengan kumpulan pemisah. Ini kita tengok dari sudut orang Thailand lah. Yes. Kan? Jadi dokumen tu betul ni apa semua. Dan last kali, ini dia punya starting point yang menyebabkan parti Oren, Future Forward Party dapat populariti. Dalam slide yang terakhir, dia present satu QR code. Kita, kalau kita di Malaysia, kita nak chat dengan siapa-siapa, kita pakai WhatsApp. Yes, betul. Dekat sana pakai Line. Okey. Nak add somebody, contoh saya nak add Tuan Saiful dalam Line saya kena bagi ID ataupun QR code saya. Yes. QR code yang dia present tu ialah QR code group Line yang tentera-tentera panglima-panglima yang setting untuk propaganda ni duduk dalam tu. Dan dia present live tu dekat TV, babe. Live dekat TV. Dan YB ni, nama dia Wirot lah. YB ni cakap, rakyat-rakyat sekalian, tuan yang dipertua, saya nak seru pada rakyat sekalian, boleh partisipan dalam sidang parlimen saya. Saya nakkan QR code ni, scan dah pergi tengok. Dah kali rakyat scan QR code tu, lepas tu pergi tengok, okey, askar ni pergi serang orang tu dalam Line. Okay, penuh chat dalam tu. Dah kemudiannya tentera. Tapi conversation dalam tu, yang perbincangan semua tu ada boleh trace. Dan tentera dah clueless. Lalah kali dia mengaku dokumen tu dokumen betul. Okey. Alright. So trust tu ada. Dia berjaya reveal tentera di balik cyber trooper yang cuba pecah belahkan selatan Thailand dengan mendakwa pemimpin-pemimpin setempat sebagai pokok pemisah. Antara kes lain, dia berjaya reveal geng parti Oren ni, Future Forward ni, dia berjaya reveal tiket gajah. Tiket gajah ni ialah tiket untuk membeli pangkat dalam institusi polis. Okey. Dan dokumen tu diakui sah. Dibicarakan ataupun memang mereka buat pengakuan setelah dah kantoi macam tu? Setelah kantoi kat parlimen tu, ni. Apa tindakan yang kena kat YB yang leak tu? Kalau kata jejak tu adalah kan, tapi tak, kiranya macam ada immunity. Dan sebenarnya maafkan saya. Dan sebenarnya antara salah satu agenda yang Future Forward Party nak cuba dedahkan, tetapi tak sempat dedah dekat dalam parlimen. Sebab dedah dekat dalam parlimen ada immunity. Okey. Ada kaitan dengan Malaysia. Boleh sebut? Boleh sebut. Kita takut juga. Kita sebut sebab fakta tu. Okey. Semua based on fakta. Semua based on fakta. Kita tak sembang konspirasi ke apa. Ini based on apa yang ada, apa yang dan benda tu ada dalam versi bahasa Inggeris. Okey. Jadi kalau tiba-tiba tak ada kita insya-Allah selamat. Okey, selamat. Okey. Ada, tapi nak reveal tu ada kaitan dengan Malaysia. Okay. Cuma
Future Forward Party tak sempat nak bentang dalam parlimen, diharamkan. Okey. Dibubarkan. Okey. Lepas tu, tapi mereka cukup berani. Mereka cakap, dah sebab Mahkamah Perundangan, selain daripada bubarkan Future Forward Party, mereka juga menggantung keahlian 5 orang pimpinan tertinggi daripada parlimen. So, keahlian mereka dekat parlimen pun dilucutkan serta-merta. Tapi mereka ni mendedahkan benda tu di luar parlimen. Yes. Berkaitan dengan kerajaan Thailand memberi fasiliti terhadap penjenayah 1MDB. Wow. Mind blowing tak? Saya YNDB Lama kita tak dengar YNDB. Ini nanti kita cerita kemudian lah. So bila Future Forward Party dibubarkan, pimpinan kanan digantung keahlian dan tidak boleh terlibat dalam pilihan raya selama 10 tahun. Maka undang-undang Thailand dia membenarkan tempoh 60 hari untuk YB ni cari parti baru. Tapi mereka pilih untuk tubuh parti baru. Banyak orang tubuh parti baru kena bubar tubuh parti baru. Sebab apa? Kalau pergi kat parti lain, mungkin dipengaruhi oleh senior-senior parti ke, kan, ataupun agenda yang nak diperjuangkan tak dapat diteruskan. Jadi mereka tukar daripada Future Forward Party kepada Move Forward Party. Dan kemudiannya pengurusi parti, presiden parti menjadi Pita Limcharoenrat yang calon Perdana Menteri ke-30 Thailand sekarang. Tapi sepanjang tempoh tu didedahkan banyak skandal. Adakah populariti tu disebabkan pendedahan-pendedahan tu? Dia macam main kad pendedahan ni. Satu, kad pendedahan. Lepas tu yang kedua, berkenaan dengan dia punya agenda ialah sebelum nak bangunkan ekonomi, kena set negara diorang kepada track record yang ataupun kita kata dengan sistem yang paling hampir normal. Sebab ada perkara-perkara yang dia tidak normal, kan? Contohnya isu geng-geng warna pelangi lah apalah. Tapi dia orang cuba untuk. Tapi ada calon, sebenarnya saya tengok ada calon LGBT kira ada calon transgender kan dalam pilihan raya kali ni. Ada kan? Ada. Tapi sebenarnya benda tu normal lah. Kat Thailand kot. Kat sana. Tapi sistem asas, macam contoh sistem parliamentary yang sebetulnya apa semua. So dia nak reform yang tu dulu. So nak reform yang tu, badan beruniform yang isu-isu yang ada masalah perlu diselesaikan. Itu yang menyebabkan mereka dapat populariti. Dan pada waktu tu rakyat dah mula sedar, kata 9 tahun lepas aku bagi bunga, aku pakai baju kuning, aku bagi bunga ros kat tentera. Mula rasa macam kudeta ni tak seronok dah. Dah mula rasa dah. Sebelum pilihan raya, sebab pendedahan ni kan. Sebelum pilihan raya 4 tahun lepas dah rasa dah. Kan? Sebab tapi dia orang menang lagi. Tapi dia orang tak, sebenarnya parti Peron Tentera tak menang pun. Dia tempat nombor 2 tetapi dia berjaya kumpul majoriti. Faham. Alright. Turning point yang menyebabkan rakyat Thailand berubah antaranya ialah vaksin. Waktu COVID. Kita waktu COVID kita dapat vaksin Astaghfirullahalazim. Vaksin Pfizer. Dia ada Pfizer, AstraZeneca, ada satu lagi. Allah Akbar. Apa Sinovac. Malaysia dapat Sinovac daripada China. Yes. Setakat ni yang daripada pembacaan ialah melalui hubungan diplomatik. Maksudnya China bagi. Kerajaan China bagi. Tapi Thailand bayar. Dan bila cek balik, pemegang saham kos yang kerajaan Thailand bayar untuk vaksin Sinovac tu double berbanding dengan negara lain. Sebabnya salah satu pemilik saham Sinovac ialah cucu kepada token ataupun kita kata konglomerat besar dekat Thailand. Faham. Yang agak rapat dengan kerajaan tentera. Jadi bila pendedahan tu dibuat, kan, ataupun antara skandal yang berkaitan dengan COVID ialah nak kerajaan Thailand nak tubuhkan
kilang AstraZeneca di Thailand dengan justifikasinya ialah untuk menjadi center vaksin COVID kepada Asia Tenggara. Sampai sekarang kilang tu tak tubuh-tubuh. Faham. Tapi peruntukan dah approve. Dah approve. Dah ada. Okey. So isu-isu yang sebeginilah yang menyebabkan yang digunakan oleh move forward party. Okey, faham. Alright. Dan bila menjelang satu lagi isu yang menyebabkan mereka boleh menang ialah bila parti Blok Demokrasi ni terlampau banyak. Kalau kita dekat Malaysia ni, kita gabung banyak-banyak parti ni menjadi satu pakatan, lepas tu kongsi-kongsi selesai. Yes, betul. Tapi sana dia punya stand dia banyak parti apa masalah dia? Banyak parti apa masalahnya? Kita peranglah dengan idea, kita peranglah dengan manifesto, kita peranglah dengan stand berkenaan dengan demokrasi dan sebagainya lah. Jadi bila waktu kempen pilihan raya tu, apa yang berlaku ialah dikhawatiri Blok Demokrasi tak cukup jumlah. Kan untuk tubuh kerajaan. Macam saya sebutkan sebelum ni, 750 kursi. Kena dapat sokongan 376. Tapi dari sudut satu lagi uniknya politik Thailand, dia ada poll. Kita Malaysia, kita ada beberapa institut lah, macam Merdeka Center. Kalau dulu tak silap saya, Institut Darul Ihsan pun ada buat poll. Tapi tidak sepopular macam Thailand. Thailand institusi yang buat poll ni, membuat survey ni ada 7 hingga 10. Okey. Dan sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya ataupun sewaktu penggal. Dalam penggal tu memang dia akan cek. Sebab tu Taksin tahu populariti dia kurang. Faham. Sebab poll ni memang boleh legit katakan boleh kata normal kat sana. Jadi bila dengan jumlah yang jumlah ramalan kerusi oleh poll ni menyaksikan yang tak ada simple majority, itu ramalan mereka lah. Jadi dekat Thailand ada, boleh dikatakan dalam tempoh sebulan sebelum hari buang undi tu, satu hari ada 2 rancangan debat. Daripada pelbagai. Tak adalah kata exactly 2 rancangan debat. Tapi minimum ada 2 rancangan. Pagi rancangan ni, petang rancangan ni, itu yang saya tengok. Debat jadi between parti tu. Debat between parti. Between manifesto yang ditampilkan tu. Yes. Alright. Jadi banyak rancangan debat tanya, kalau majoriti tak cukup, you nak gabung tak dengan parti kudeta celup dalam demokrasi? Jadi parti Proksi Taksin Pertai ni, dia cakap kita tak payah cakap pasal gabung ni, kita cakap kita not landslide. Dia yakin dengan landslide. Tapi bila dia memilih untuk tak jawab, so dari sudut rakyat dia mula ragu. Sedangkan dari sudut manifesto nak memulihkan ekonomi, memang parti Pertai ni juara. Kita tengok daripada zaman Thai zaman Taksin, apa yang nak dibuat boleh buat. Kalau ikutkan antara manifesto yang menarik lah daripada parti Pertai ni, ialah digital wallet 10,000 baht. 10,000 baht 1,000. Setiap rakyat dapat. Setiap rakyat berumur 16 tahun ke atas. Sebabnya dia nak menggalakkan spending. Dia nak menggalakkan spending supaya circulation kewangan tu hidup. Mengiurkan. Dan dari sudut macam sebelum dalam episod lepas saya ada sebut, parti Proksi Taksin dia pernah kenalkan manifesto, Taksin fikir Pertai buat. Jadi dah menang zaman Yingluck. Tapi mari kali ni pun Taksin banyaklah wujud ke apa semua kan. Tambah pula mencalonkan anak sendiri sebagai kandidat Perdana Menteri. Dan manifesto ekonomi yang wow. Tapi tak jelas dari sudut kalau jumlah tak cukup nak gabung tak dengan parti pro kudeta. Tak jelas. Dia cakap dia tak adalah menafi. Tapi dia cakap kita nak landslide. Dia tak nafi 100%. Berbanding dengan move forward, dia sebut
Ni segmen bahasa Thailand sekali lagi. Ada subtitle Ada ready subtitle. Dia sebut milung mai mirau, mirau mai milung. Dia Perdana Menteri Prayut Chan O-cha dengan Timbalan Perdana Menteri ni by designation orang panggil dia Pak Uncle. Okey. Ataupun orang tua. Jadi dia sebut kata ada dua orang tua ni kami tak nak join kerajaan. Kalau kami tubuh kerajaan, dua orang tua ni takkan ada. Okey. Selama ni kalau ikutkan macam survey tu kata 70 biasa 60 kursi lah untuk move forward parti dapat. Okay. Tapi kerana stand tu dan juga manifesto-manifesto lain. Antaranya ialah Apa yang paling best lah? tak adalah kata paling best. Tapi macam saya sebut kata mereka nak menyelesaikan masalah tunjang, masalah asas yang mengakar lama yang menyebabkan kudeta boleh rapat kuasa. Antaranya ialah Akta Imuniti Raja 112. Okey. Akta Imuniti Raja 112 dilihat kontroversial ialah kerana dalam detail tu dia ada sebut jikalau kenyataan yang salah yang dikeluarkan berkenaan dengan maharaja, maharani, kerabat dan juga pengganti raja dikala raja berada di luar negara ke apa ke kan. So pengganti raja yang ditugaskan ialah Perdana Menteri. Ya betul. Tapi ada perkara yang memang kena kritik Perdana Menteri kerana urus takbir ke apa ke kan. Last sekali orang yang kritik Perdana Menteri itu pun kena. Akta 112 tu. Okay. Ataupun manipulasi Akta 112 ni, let's say lah kes-kes yang pernah wujud, dia kalendar dekat Thailand ni, biasa yang terjual ialah kalendar ada gambar raja, lepas tu kalendar bulan. 1, 2, 3, 4, 5 ikutlah bulan berapa kan. Tapi yang koyak sebelah ni, yang gambar raja ni kekal sepanjang tahun. Kita ni kalau ada kertas-kertas yang dah tak guna, kita bakar buang lah. Yes. Tapi ada kes yang bakar kalender tu kena Akta 112. Oh, macam menderhaka. Begitulah. Tapi masalahnya orang yang disabitkan dengan Akta 112 tu tidak dibicarakan dekat mahkamah, tetapi di penjara. Ada yang di penjara 5 tahun, tak pernah dibicarakan dekat dalam mahkamah, tapi duduk dalam penjara. Kalau kita macam let's say lah, saya buat apa-apa kesalahan, kita akan ditahan dalam lock up dulu. Betul. Ini masuk penjara terus. Disebabkan akta tu. Disebabkan akta tu. Dan mereka mencadangkan supaya kalaulah kata ada kenyataan-kenyataan yang menyebabkan institusi raja-raja tercalar, janganlah bagi orang awam report. Tapi bagilah istana negara yang buat report. Oh, faham. Kalau ikutkan sama je dekat Malaysia. Kita pun ada kes orang awam report semua kan. Betul. Tapi apa yang bezanya dekat Malaysia, let's say lah kata CA ni buat kenyataan berbau hasutan berkenaan dengan institusi raja-raja di Kuala Lumpur. Yes. Orang yang tidak puas hati dengan orang ni pergi buat report polis dekat Kulai. Betul. Biasa PDRM dia akan linkkan dengan balai polis terdekat yang orang ni. Kan? Jadi apa-apa through phone je. Okey, balai Kulai telefon ke sini. Ke sini akan telefon suspek soal siasat apa semua dan kemudian salurkan maklumat. Gitu je. Okey. Tapi dekat Thailand tu, contoh kesalahan yang didakwa dibuat berkenaan dengan institusi raja-raja di Bangkok. Yang buat report polis terhadap perbuatan kawan ni, buat report polis di Sungai Golok. Kan? Contoh. Dekat sana, kalau polis suruh datang lapor diri dekat Sungai Golok, dia kena pergi. Kita tak boleh link dekat. Dia tak ada link. Okey. So itu yang berlaku. Itu yang menyebabkan dia orang nak pindah. Dan sebenarnya dalam tempoh 3 tahun ni, Akta 112 tu mula boleh dibicarakan, bukanlah isu yang untouchable. Okey. Boleh dibicarakan, cakap dekat dalam stesen TV, radio, dalam rancangan debat. Jadi di situlah orang mula lihat bahawa ada sekumpulan manusia yang memanipulasikan institusi raja-raja untuk mengkhianati, membuat sesuatu yang tidak baik terhadap orang yang dia tidak puas hati. Alright, faham. Okey, baik. Untuk itu kita mungkin selepas ini kita mungkin boleh bincangkan bagaimana adakah
Move Forward Party berjaya untuk memenangi hati rakyat dengan kemenangan yang cukup besar. Adakah pemindaan perlembagaan itu berjaya ataupun macam mana tindakannya selepas ni? Kita akan sambung lagi perbincangan kita di episod yang seterusnya. Terima kasih untuk anda yang sedang masih lagi menyaksikan video podcast ini. So terima kasih kepada sponsor kita untuk Sunny Express. Dapatkan tiket perjalanan bas anda ke Pantai Timur, Utara dan Selatan hanya di Sunny Express. Macam biasa boleh dapatkan tiket anda di terminal utama di Malaysia. Untuk maklumat boleh layari www.sunnyexpress.com ataupun Facebook mereka facebook.com/Sunny Express. Tuan pernah naik Sunny Express? Saya biasa ulang-alik Lebah Kelang Pantai Timur. Jadi Sunny Express pun pilihan saya juga. Dia 2 tingkat kan? Dia ada mereka 2 tingkat. Seronok kan? Saya tak pernah try. InsyaAllah nanti. Nanti kita kena ni lah. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah episode podcast. Bye. Assalamualaikum. Salam.